kaum Melayu Malaysia amat membingungkan. Mereka ingin mengembangkan kebudayaan Melayu Islam, tapi dalam prakteknya tidak konsisten. Bukan saja membiarkan adanya kasino atau tempat judi di Malaysia, mereka pun amat bangga jika ada bule yang bisa berbahasa Melayu. Tak peduli dengan agama mereka. Bahkan, kaum Melayu Malaysia juga main bajak penutur asing bahasa Indonesia untuk disertakan dalam lomba pidato bahasa Melayu. Yang jadi pertanyaan, apakah tamadun Melayu Islam memang memperbolehkan main klaim dan suka menempuh jalan pintas? Bahkan para pemimpin Malaysia pun tidak menghargai nama bahasa Indonesia. Berikut ini video yang menunjukkan kaum Melayu seolah-olah harus beri contoh dulu oleh bule agar mau mempelajari bahasa mereka sendiri. Bahasa Melayu adalah bahasa yang bahasa keempat terbesar di dunia, yang dipertuturkan di peringkat dunia. Dan sebab itulah kita nak mempromosikan lagi bahasa Melayu, dan banyak bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa tua dah ada yang dah tak ada. Peringkat dalam negara pun bila disebut kita ada pertandingan tengok orang putih boleh berbahasa Melayu, berpidato bahasa Melayu, itu yang ditunggu-tunggu pelajar, khususnya pelajar sekolah dan universiti. Nah, di sisi lain sebagian kaum Melayu Malaysia masih menganggap bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa khusus bagi umat Islam. Selama bertahun-tahun pun Malaysia melarang penggunaan kata Allah oleh kaum non-Islam. Larangan ini baru dicabut 2 tahun lalu. Tapi perdebatan mengenai muatan Islam bahasa Melayu sebetulnya belum selesai. Demikian kita gambarkan lemahnya akidah orang Melayu itu. Sehingga mereka tidak ada jati diri untuk hanya dengan membaca rangkap Bible dalam bahasa Melayu terus nak menjadi Kristian. Itu soal ketakutan yang sebahagian golongan agama campakkan. Tapi hasilnya apa? Kalau orang lain sama ada Kristian ataupun agama-agama lain, oleh kerana mereka tidak mampu, tidak dibenarkan untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam upacara agama mereka, akhirnya mereka terpaksa menguatkan bahasa yang lain. Kerana macam mana pun kita bercakap dengan kawan kita dalam bahasa Inggeris ke apa, tapi apabila kita nak berdoa pada Tuhan, kita memilih bahasa yang terdekat dengan diri kita, yang lebih dalam untuk kita, Pak. Mungkin bagi orang yang belajar Arab ni, dia tahu kalimat-kalimat Arab itu lebih dalam, maknanya dia berdoa dalam bahasa Arab ataupun dia berdoa dalam bahasa yang terdekat dengan dia. Tapi kalau kita halang orang berdoa dalam bahasa Melayu kerana dia agama lain, berarti kita menghalang bahasa itu untuk dekat di hatinya. Dalam masa yang sama, kita marah kerana mereka tidak menguasai bahasa Melayu. Dalam masa yang sama, kita pula tak membenarkan mereka menggunakan bahasa itu. Di situ kita menafikan tadi pendemokrasian bahasa itu. Apa masalahnya jika orang Buddha itu bukunya dalam bahasa Melayu dan dia berdoa dalam bahasa Melayu? Adakah kerana dia berdoa di kuilnya ataupun dia orang Hindu berdoa di kuilnya, Kristian berdoa di gerejanya, anak kita yang Islam di rumah bertukar agama? Di mana logiknya? Itu kita sentiasa ketakutan. Golongan ini meletakkan ketakutan mereka itu kepada masyarakat. Hasilnya bahasa tidak berkembang. Saya bukan nak menggalakkan masalah Bible. Kadang-kadang kita menyukarkan hal itu. Seolah-olah kita jadikan perjuangan agama sehingga sebagian orang bukan Islam kata, kenapa Islam tak benarkan bahasa Melayu dicakap di gereja? Saya kata, tak adalah Islam tak benarkan. Islam tak benarkan bahasa Arab dicakap, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Quran. Bahasa Arab dicakap, digunakan di gereja Arab. Tak ada satu negara Arab yang larang bahasa Arab digunakan di gereja-gereja mereka. Orang Kristian banyak. Cara kita berfikir ini menggunakan mindset loser mindset. Orang yang telah dicampakkan ketakutan ke dalam kalbunya.
Jadi kalbu yang takut itu, dia naik ke otaknya. Jadi dia berfikir dan bercakap sebagai orang yang helpless. Dalam psikologi itu ada apa yang disebut helplessness, keserba tak berdayaan. Dia berasa takut. Dia takut. Victim mentality, Puan Ainun. Loser mentality. Dia takut berdepan dengan dunia sebenar. Lalu dia menyorok. Dia nak jaga supaya orang lain jangan masuk. Tak boleh itu, tak boleh ini dan sebagainya. Jadi ini adalah loser mindset, bukan winner mindset. Jiwa pekalah ini, bukan jiwa pemenang. Mereka takut, mereka membuat ramalan-ramalan yang sangat negatif. Apabila dibenarkan orang bukan Islam menggunakan bahasa Melayu dalam gereja, dalam kuil, dia bayangkan the worst scenario, hancurlah Islam. Dia bayangkan minda loser mindset ini membuat ramalan-ramalan yang di mana dia hancur, dia kalah. Dia tak boleh menang. Pemikiran loser mindset ini sekarang dipegang oleh kelompok influencers. Kelompok yang mentadbir bahasa, kelompok yang mentadbir agama. Mindset itu. Dan ini diindoktrinasikan dalam ceramah-ceramah, dalam forum-forum. Loser thinking ini, pemikiran pekalah ini. Bahawa Islam akan hancur, Islam akan kalah, kita akan musnah apabila bahasa Melayu didemokrasikan. Jadi ini sangat bahaya. Kerana mereka ini golongan yang mengurus bahasa, yang mengurus agama. Dan mereka itu ada mindset orang yang kalah. Jadi kita mesti ada mindset orang yang menang. Kita boleh menang. Dan kita lihat Islam berkembang ke seluruh dunia, melainkan di Eropah, melalui pendemokrasian konten Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa itu. Ke dalam bahasa Turki berkembang. Ke dalam bahasa Iran berkembang. Pengurus bahasa, pengurus agama di Malaysia ini tukar mindset daripada losers mindset kepada winner mindset. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.